Sorry tuan-tuan. Okay, so ada satu berita Muhammad Syafiee Abdullah hari ini, Peguam Najib telah memfailkan satu fail kepada PBB. Dia memohon kepada PBB untuk apa tuan-tuan? Okay, Najib files application with UN Working Group to seek retrial of SRC case. Najib telah memukakan satu aplikasi satu permohonan kepada UN Working Group untuk minta supaya kes SRC dibicarakan semula. Former Prime Minister Datuk Seri Najib Razak has filed a petition with the UN Working Group asking for his release or retrial of the SRC International Senang Berhad case. According to his counsel Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, a petition was filed with the UN Human Rights Council Working Group on arbitrary detention on Thursday afternoon. He is asking the UNWGAD Parliament, a panel of 5 experts on international justice, to rule that the dismissal of his appeal by the Federal Court on 23rd of August was unjust, flawed and violated his basic human rights and the Federal Constitution. Syafiee told a conference today. Okay, apa yang berlaku adalah Najib memfailkan satu kes di Mahkamah Antarabangsa di United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, memohon sama ada kes itu dibuang ataupun kes itu dibuka semula. Nah, persoalan dia, boleh ke bahawa kes itu dibuka semula oleh International Court? Number one, kita kena faham bahawa International Court ini hanya untuk dispute among nations. Itu pun nation yang ada di dalam UN. Nation yang tak ada di dalam UN, dia tak boleh selesaikan dispute tersebut. Contohnya peperangan di antara negara. Maka yang itu boleh, UN ni boleh, tapi tak semestinya wajib. UN boleh ambil campur tangan. Contohnya macam kalau kita tengok, walaupun bukan UN, International Court of Justice, ICJ, International Court of Justice, di mana kita dispute dahulu kes, orang kata apa, kes Sultan Sulu. Kita juga dispute Batu Putih. Yang tu kita akan go to International Court. Namun begitu, bolehkah kes yang tidak tidak melibatkan international dispute ataupun perbalahan secara international ni dibicarakan di kes di Mahkamah Antarabangsa? Jawapan mudahnya tak boleh. Yang mahkamah yang Najib refer itu adalah Mahkamah Human Rights. Now, ada tak apa-apa human rights telah dilanggar di dalam kes Najib tersebut? Kita kena faham, ini adalah Federal Court decision. Dan Mahkamah Antarabangsa tidak akan campur tangan dengan mana-mana undang-undang dan sovereignty, kedaulatan sesebuah negara. Dia tak akan campur tangan. Mahkamah International tak akan campur tangan dalam urusan-urusan sebegitu. Kerana apa? Kerana itu adalah hal dan perihal negara-negara tersebut dengan sendirinya. Bagaimana mereka nak menjatuhkan hukuman selagi mana dalam lunas yang dibenarkan oleh negara tersebut, dan it is what it is lah. So contohnya macam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu. Kalau kita nak bawa ke International Court, kenapa Anwar tak bawa sampai ke International Court? Sebab dia tahu bahawa itu bukan permasalahan kepada international, bukan masalah antarabangsa. Itu adalah masalah domestik. Mahkamah domestik itu cukup untuk nak menyelesaikan kes tersebut, dan Mahkamah Antarabangsa pun tak ada jurisdiction. Jurisdiction, tidak ada apa dipanggil sebagai bidang kuasanya, tidak boleh mencapai kepada mahkamah dalam negara. Okey, pakar pun berkata demikian. PBB tidak kuasa untuk arah mahkamah bebaskan Najib, pakar. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak mempunyai kuasa untuk memaksa mahkamah di Malaysia supaya membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada menjalani hukuman penjara 12 tahun yang dijatuhkan ke atasnya, kata pakar undang-undang. Peguam veteran Muhammad Hanif Katiri Abdullah memberitahu Malaysia Kini bahawa badan antarabangsa itu akan pegang kepada dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal mana-mana negara berdaulat. Secara umumnya, dia kata, badan antarabangsa tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal kehakiman mana-mana negara berdaulat. Mahkamah di Malaysia bebas dan tidak terikat dengan sebarang keputusan, pandangan atau pendapat badan antarabangsa. Jika tidak, badan antarabangsa sendiri akan melanggar konsep antarabangsa mengenai kebebasan negara berdaulat. Semalam semasa taklimat media, Peguam Najib Muhammad Syafiee mendedahkan bahawa mereka telah memfailkan petition kepada Kumpulan Kerja Hak Asasi Manusia PBB mengenai penahanan arbitration. So penahanan arbitrary itu sendiri bermaksud apa? Dia adalah penahanan yang melibatkan hak asasi manusia. Yang tu boleh. Tapi yang melibatkan hak asasi manusia, yang ni jenayah. Kita dah bahaskan kes SRC. Tuan-tuan boleh cari saya di dalam YouTube, dalam Facebook berkenaan dengan kes SRC ni.
Kan? Saya dah bahas panjang tentang kes tersebut secara detail. Saya ada beli buku SRC lagi. Buku Cerai Serosmah je saya belum bahaskan lagi. Tapi saya dah bahas. Saya ada beli buku SRC. Tuan-tuan boleh pergi ke ICJ International pula. Criminal Justice. Pergi ke buku ICJ, buku CJ kot. CJ Law. Criminal Justice Law. Dekat situ ada jual buku-buku undang-undang dan juga buku-buku yang melibatkan perbicaraan. So tuan-tuan boleh cari SRC case. Harga dia kalau tak silap 100 lebih. Boleh beli dekat situ. Kalau nak baca sendiri. Okay. Saya beli buku tu. Nah, dalam benda tu kita tengok bagaimana hakim menilai case tersebut. Dan bagaimana Mahkamah Rayuan menilai kes tersebut dan Mahkamah Persekutuan menilai kes tersebut. Ada 3 mahkamah yang menilai kes tersebut dan ketiga-tiganya dan semua hakim, bukan setakat 1 hakim di Mahkamah Tinggi, 3 hakim di Mahkamah Rayuan, 5 hakim di Mahkamah Persekutuan. Ada 9 hakim yang membicarakan kes tersebut secara ijma'nya. Kalau dalam istilah Islam kena cakap juga. Secara ijma'nya, secara konsensusnya, secara sebulat suaranya, mereka mengatakan Najib Tun Razak bersalah. Secara jelasnya dia bersalah. Kerana apa? Duit masuk dalam akaun dia. Cuma dia kata dia tak tahu duit tu masuk dalam akaun dia dan dia tak tahu siapa belanjakan duit tersebut. Itu je alasan dia. Lain daripada itu, dia tidak pernah deny, dia tidak pernah menafikan akaun itu akaun dia. Dia tidak pernah menafikan bahawa dia sign cek mengeluarkan duit tersebut. Dia tidak pernah menafikan, dia membenarkan pemindahan wang daripada akaun dia ke akaun-akaun lain. Tidak ada penafian. Cuma dia kata dia tak tahu sebab duit dia terlalu banyak, dia kata. So dia tak tahu benda tu ada itu, ada ini. Again, it's a bare denial. Bare denial ni tidak boleh dijadikan hujah di dalam mahkamah. Okay, itu yang paling penting. So tidak ada istilah sebagai infringing ataupun orang kata merosak, atau bukan infringing. Bukan merosakkan. Macam infringe the human rights. Kita kata macam dia melanggar atas hak asasi manusia. Tidak ada. Istilah tersebut tidak ada. Betul tadi saya susah nak sebut perkataan ni. Jadi jelas So benda ini akan diterima? Tidak, dia tidak akan diterima. Tapi boleh bawa ke Mahkamah Tinggi dan sebagainya. Mahkamah Tinggi boleh bawa ke Mahkamah Antarabangsa. Kira Najib tu tak bersalah lah. Itu bukan Najib tak bersalah, itu kau tak erti undang-undang. Kan? Tapi dia nak bawa juga. Itu dia nak bawa, hal dia lah. Kan? Dia nak bawa, itu hal dia. Dia nak cuba cara apa sekalipun, itu hak dia. Okay, kita tak boleh menafikan hak dia nak buat apa saja. Dia nak pergi International Court of Justice ke, dia nak buat apa ke, itu hak dia, itu duit dia, suka hati dia nak belanja kat mana. Cuma kita hanya boleh ulas, boleh ke tak boleh? Jawapannya tidak boleh. Okey, 10 Januari ini dijangka kerajaan Sahjiji akan jatuh menurut Syafi'i Abdal. Okey, saya bawa benda ni. Syafi'i dijangka cuba singkirkan Hajiji sebelum 10 Januari. Situasi politik di Sabah kembali bergolak di tengah-tengah spekulasi bahawa bekas Ketua Menteri Syafi'i Abdal berusaha menyingkirkan penggantinya, Hajiji Nur. Sumber warisan dan Pakatan Harapan mendakwa kedua-dua pimpinan itu berusaha mendapatkan sokongan yang mencukupi untuk menerajui kerajaan negeri. Syafi'i merupakan presiden warisan, dijangka melancarkan percubaan menjatuhkan Hajiji, pengerusi JRS, sebelum sidang khas Dewan Undangan Negeri yang dijadualkan pada Selasa depan yang boleh mengukuhkan kedudukannya. Jika bekas Ketua Menteri gagal menggerakkan rancangan berkenaan sebelum 10 Januari, sumber yang rapat dengan situasi itu berkata, Puak Syafi'i mungkin mendesak undi tidak percaya terhadap Hajiji, tetapi ia mesti diluluskan oleh speaker terlebih dahulu. Okey. Di Sabah sekarang ini pergolakan itu macam saya ulas malam berkenaan dengan bahawa Syafi'i Abdal cuba juga nak menjatuhkan kerajaan. Syafi'i mempunyai kelebihan kerusi tempoh hari kerana dia ada gabungan juga dengan Pakatan Harapan. Namun begitu, semalam 7 daripada ahli Pakatan Harapan mengatakan mereka tidak akan bersetuju untuk menyokong mana-mana kerajaan pintu belakang kerana kerajaan sudah dibentuk. Itu menurut Pakatan Harapan semalam. UMNO pun, Bong Mohtar sendiri pun, I think UMNO ada 14 kerusi, saya rasa. Mereka sendiri mengatakan, sebagai pengurusi UMNO, Bong Mohtar sendiri mengatakan bahawa mereka tidak, meeting semalam hanyalah meeting biasa-biasa saja, tidak menyentuh ataupun tidak mengemukakan soal perpindahan kerajaan. Sebab itu sepatutnya Syafi'i semalam membuat satu press conference berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi press conference itu nampak gayanya tak jadi, dia tarik balik. So sekarang ni dia renegotiate balik. So adakah
perkara ini akan berlaku. Kemungkinan itu ada. Saya dah sebut Sabah bergolak ni, saya buat cerita ni dah 3 kali tuan-tuan. Ini kali yang keempat saya buat. Kan? 3 kali dah saya sebut tentang Sabah bergolak ni. Kan? Sabah bergolak, Sabah bergolak, Sabah bergolak. Yang ni betul-betul bergolak betul-betul. Setelah kerajaan sekarang ini mula kucai kacir. Haji G dan The Gang dah mula keluar daripada Bersatu. Sekarang ini Bersatu ada yang keluar daripada masuk JRS ada yang mula keluar. Politik Sabah ni in a mess. Saya boleh kata politik Sabah ni in a mess, in a total mess. So melainkan ada someone step up yang setanding dengan PN dan BN ni dan warisan. Other than that, I don't think politik Sabah ni boleh selesai dalam masa yang terdekat. Boleh berubah ke politik di Sabah ni? Yes, boleh. Adakah dia akan berubah? Saya tak berani nak jamin. Tetapi bolehkah dia berubah? Boleh. I can say one thing now, but tomorrow it can be a different thing. Ni politik Sabah. Dia sangat berbeza dengan politik Sarawak. Jangan sangat berbeza, totally different. Kita ni sangat berbeza. Jangan kita sama Borneo lain ni lain. We have a different politik di Sabah dan di Sarawak ni. That's why saya kata orang Sabah ni dia lebih politically conscious berbanding dengan orang Sarawak. Orang Sabah politically conscious berbanding orang Sarawak. Tetapi dalam masa sama juga dia juga mempunyai political vitality yang sangat tinggi. Dia punya orang kata apa tahap what do you call that fragile dia tu tahap mudah pecah dia tu agak tinggi, sangat tinggi berbanding dengan Sarawak. Now, having said all that, saya kata kenapa? Sebab saya percaya sebab di Sabah ni terlalu banyak sangat warlords. Dan hasil kekayaan daripada zaman-zaman BN memerintah dahulu, warlords itu terlalu ramai. Bila warlords terlalu ramai dan mereka tidak berada dalam satu-satu parti, mereka berbeza-beza parti dan juga yang backup dia pun ramai, maka daripada situ kita akan nampak bagaimana mereka boleh memainkan politik di Sabah ni sesuka hati mereka. Alright? Itu yang berlaku di Sabah sekarang ini. So kita tunggu je lah.